Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah kita sambung perbahasan kitab Al-Arba'un Al-Quraniyah. Alhamdulillah pada minggu sudah Allah Ta'ala berikan kita kesempatan untuk memulakan kitab ini, hadis 40 berkenaan dengan Al-Quran, yang mana kitab ini mengandungi galakan membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, hukum hakam yang asas, serta beberapa panduan adab kita bermuamalah dengan Al-Quran. Kitab ini ada di internet, dan bagi siapa yang ingin menghafal seperti mana yang kita sebutkan pada minggu sudah, pengarang kitab ini iaitu Ahmad bin Abdul Razak Al-Anqari meniatkan supaya yang membaca kitab ini menghafalnya. Bahkan di bahagian muqaddimah beliau juga menyebutkan cara-cara untuk menghafal hadis yang telah pun kita sebutkan pada minggu lepas. Dan hadisnya juga tidaklah begitu panjang sehingga kan ada yang sampai 2 ataupun 3 muka penuh. Dia sekerat-sekerat. Cuma bagi yang tak biasa menghafal, mungkinlah katanya hadis tersebut panjang. Tapi ala kulli hal, bagi siapa yang nak menghafal, silakan, itu lebih baik. Bahkan kalau muslim-muslimat perasan, siapa yang ada PDF ataupun mencetak kitab ini, di bahagian belakang itu dia nukilkan sekali dengan ijazahnya. Ada ijazah sekali kitab ni, tapi saya tak pernah mengambil dengan beliau, dan juga saya tak dapat nak mengijazahkan kepada muslim-muslimat yang ada pada hari ini. Baik, jadi alhamdulillah kita telah pun bahaskan pada penghujung minggu lepas al-hadithus sabi', hadis yang ke-7. Okey, kita sampai kat situ lah. Hadithus sabi', fadlul ladzina ya'maluna bil Quran, kelebihan orang yang beramal dengan Al-Quran, telah pun kita bahaskan berkenaan dengan syafaat Al-Quran, dan khususnya pada hadis ini adalah syafaat yang Allah Ta'ala berikan daripada surah Al-Baqarah dan juga surah Ali Imran. Jadi pada minggu ini kita akan bermula pada Al-Hadithu Al-Thamin. Al-Hadithu Al-Thamin pada muka surat yang ke-27. Al-Hadithu Al-Thamin fadlu qiraati suratil Baqarati fil bait. Hadis yang ke-8 ini adalah berkenaan kelebihan orang yang membaca surah Al-Baqarah di rumah. Kelebihan berkenaan dengan orang yang membaca surah Al-Baqarah di rumah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la taj'alu buyutakum maqabir inna asy-syaitana yanfiru min al-bait alladhi yaqra'u fihi suratul Baqarah, rawahu Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taj'alu buyutakum maqabir, janganlah sesekali kamu menjadikan buyutakum maqabir, rumah-rumah kamu itu sebagai kuburan. Inna syaitana yanfiru minal baiti alladhi yuqra'u fihi suratul Baqarah, kerana sesungguhnya syaitan yanfir ini maksudnya adalah cabut lari.
minal baitil ladzi yaqra'u fihi suratul Baqarah. Syaitan akan lari daripada rumah yang mana di dalam rumah tersebut dibacakan padanya suratul Baqarah. Dibacakan padanya itu bukan maksudnya kita keliling rumah tersebut, kemudian kita baca suratul Baqarah, kemudian kita ambil kemenyan, kemudian kita asap-asapkan sebagai pendinding. Hadis ini tidak maksudkan sedemikian rupa. Yang dimaksudkan hadis ini maksudnya adalah orang dalam rumah itu sendiri membaca surah Al-Baqarah. Dan tatkala suratul Baqarah dibaca di dalam rumah, maka syaitan tidak akan menghampiri rumah tersebut. Nabi SAW menyebutkan, la taj'alu buyutakum maqabir. Janganlah kamu menjadikan rumah kamu itu sebagai kuburan. Apa maksudnya janganlah kamu menjadikan rumah kamu itu sebagai kuburan? Maksudnya adalah jangan sampai rumah kamu itu kosong daripada zikrullah. Jangan sampai rumah kamu itu tidak didirikan solat sunat padanya. Dalam arti kata lain, rumah itu semata-mata untuk tidur. Seperti mana kuburan yang dijadikan tempat di dalamnya itu untuk orang tidur. Apa beza orang tidur di rumah dan juga orang tidur di kuburan? Bezanya cuma satu. Orang yang tidur di rumah, bahkan dikiaskan tidur itu sebagai kematian kecil. Bezanya satu sahaja. Orang yang tidur di dalam rumah itu Allah Subhanahu wa taala izinkan rohnya untuk kembali semula bila dia jaga. Manakala orang yang tidur di kuburan, rohnya itu kekal di alam baqa dan tak kembali. Itu sebab Nabi SAW sebutkan, janganlah, seolah-olah Nabi sebutkan, sebagian para ulama menyebutkan, janganlah kamu jadikan rumah kamu itu semata-mata untuk tempat kamu tidur sahaja. Dalam arti kata lain, faedah yang kedua daripada perkataan Nabi ini, la taj'alu buyutakum maqabira. Sebab dalam riwayat lain disebutkan, bacalah Al-Quran dan juga dirikan solat sunat. Dalam arti kata lain, di kuburan tidak sepatutnya dibacakan Al-Quran dan juga tidak didirikan solat di kuburan. Okay. Faedah lain daripada hadis ini, kalaulah Nabi kata janganlah kamu jadikan rumah kamu itu kuburan, mafhum mukhalafahnya, maksudnya kalau kita nak terbalikkan dia punya kefahaman itu adalah di kuburan kita tidak membacakan Al-Quran dan dalam masa yang sama ada tegahan untuk kita solat menghadap ke kuburan. Kemudian faedah daripada hadis ini juga adalah fadilat membaca suratul Baqarah di rumah. Fadilat membaca surah Al-Baqarah di rumah. Bahkan disunatkan untuk kita selalu membaca Al-Baqarah di rumah. Berdasarkan fadilat hadis ini, syaitan akan lari daripada rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah. Jadi kalaulah kita berada pada pertengahan, sikap kita di antara berlebih-lebihan dalam menangkapi perkara-perkara ghaib dan juga tidak percaya sama sekali. Okay. Ada sebagian orang yang terlalu sikit-sikit, ada berlaku sesuatu, bunyi sikit, bunyi macam budak menangis, katanya gangguan syaitan, gangguan iblis, gangguan semua saja, gangguan perkara-perkara gaib. Tuduh kepada orang yang tidak boleh menjawab kan. Syaitan tak boleh jawab, maka senang kena tuduh. Kita tidak berlebihan dari sudut semua perkara yang berlaku dalam rumah itu. Kalaulah ada gangguan, maka kita akan tuduh syaitan, iblis dan juga jin. Dalam masa yang sama kita tidak juga kepada satu ekstrem yang lain yang langsung tidak mempercayai. Jadi bagi siapa yang ada gangguan di rumahnya, mungkin kadang-kadang gangguan ni masing-masing sebenarnya taklah mesti meracau semata-mata. Ada sebagian orang bila dia masuk rumah, perasaan ataupun jiwa dia itu rasa tak sedap kan. Dia rasa lain masuk kat rumah ni, rasa nak keluar saja. Biasanya orang kalau nak bercuti, dia suka untuk duduk rumah. Tapi dia memerlukan seolah-olah satu keterangan lain yang berada di luar rumah supaya jiwa dia itu menjadi tenang. Jadi mudah-mudahan dengan dibacakan suratul Baqarah ini, keberkatan, ketenangan itu berada dalam rumah dan syaitan jauh daripada mengganggu orang yang berada dalam rumah tersebut.
Bahkan juga disukai kalaulah kita mula-mula sekali kita nak pindah rumah ataupun pindah ke satu tempat, maka sunnahnya juga adalah untuk kita membacakan surah Al-Baqarah. Baik, itu adalah pengajaran daripada hadis ini. Dalam riwayat yang lain, dalam riwayat Muslim, suka untuk saya sebutkan, ij'alu min salatikum fi buyutikum wa la tattakhidhuha qubura. Dalam hadis riwayat Muslim, Nabi kata, jadikan sebahagian solat kamu itu di rumah. Jadikan sebahagian solat kamu itu di rumah. Lelaki wajib keluar untuk pergi ke masjid. Nabi kata, bagi tinggal sikit kamu punya solat sunat itu, terutama sekali solat sunat pada waktu malam, yang kamu boleh dirikan bersama dengan keluarga. Kan solat witir taklah lama sangat, lebih kurang 3 rakaat sahaja. Nabi kata, simpan sedikit solat sunat itu untuk kamu kerjakan di rumah, dan janganlah kamu jadikan rumah kamu itu sebagai kuburan. Baik, itu adalah secara umum berkenaan dengan hadis yang ke-8. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita sambung ke hadis yang ke-9, al-hadithu at-tasi'. An Uqbah bin Amir al-Juhayni radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul al-jahiru bil Qur'ani kal jahiri bis sadaqah wal musirru bil Qur'ani kal musirru bis sadaqah. Rawahu at-Tirmidzi wa Abu Dawud wa An-Nasa'i wa Ahmad wa qala Abu Isa at-Tirmidzi hasan gharib wa sahhahu al-Albani. Baik, hadis yang ke-9 ini muslim-muslimat adalah berkenaan dengan fadilat ataupun orang yang, kelebihan orang yang jahir. Jahir ini maksudnya menguatkan suara. Okay. Al-jahir ini maksudnya dia baca tu tak senyap-senyap, orang boleh dengar sedikit suara dia. Itu maksudnya adalah al-jahir. Dan kita pun juga ada solat al-jahir dan juga solat yang kita panggil apa, sir kan, solat yang kita tak angkat suara kita. Jadi ini adalah fadlul jahir wal musirru bil Quran. Dan juga kelebihan orang yang musir, orang yang dia punya bacaan itu bergerak bibirnya, kedengaran sedikit untuk diri dia sendiri, tetapi orang lain tak dengar. Daripada Uqbah bin Amir al-Juhani radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Uqbah bin Amir al-Juhani mengatakan, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-jahiru bil Quran kal jahir bis sadaqah. Al-jahir, orang yang mengangkat suaranya untuk membaca Al-Quran, Nabi umpamakan seperti orang yang mewar-warkan kalau dia itu bersedekah. Wal musirru bil Quran, dan orang yang baca Quran dengan suara yang tidak kedengaran oleh orang lain. Kita nak sebutkan senyap-senyap pun taklah juga senyap-senyap, maksudnya dia baca tapi suaranya itu tidak diangkat tinggi. Nanti kita akan jumpa satu hadis larangan tentang menguatkan suara sampai mengganggu orang lain punya solat dan juga orang lain punya zikir ataupun membaca Al-Quran di masjid. Nabi sallallahu alaihi wasallam memperumpamakan orang yang mengangkat suaranya untuk membaca Quran seperti orang yang bersedekah dan orang lain nampak. Al-jahir bis sadaqah, berdasarkan hadis ini, bukanlah sesuatu perkara yang dilarang. Okey. Sedekah dan orang nampak kita bersedekah, memberikan hadiah, bukanlah sesuatu perkara yang dilarang. Maksudnya dia buat on the spot, ada orang minta sedekah dekat dia, dia pun bagi. Benda tersebut berdasarkan hadis ini, Nabi SAW tidak larang. Nabi kata orang yang buat amalan secara terang-terangan, orang nampak dia baca Quran kat masjid dan suara dia kedengaran. Seperti mana juga orang yang bersedekah dan orang minta kat dia, dia bagi sedekah dan orang lain nampak, benda tersebut tak salah. Ini menunjukkan bahawa amalan sunat kalau dinampak oleh orang tanpa niat kita untuk memang sengaja, dia kata aku solat ni memang nak bagi tengok kat orang, ataupun ada pak mentua dia nampak kat situ kan, pak mentua dia
lalu dekat kawasan tu, pergi kerja kat masjid, dia pun stay kat situ, dia solat duha kat situ kan. Dia kata mudah-mudahan bakal pak mertua aku nampak, dia solat, dia kata bagus anak ni, bakal apa, bakal mertua. Dia tak niatkan seperti itu, tapi memang dia lazim dia seperti itu. Orang lain nampak, maka tak ada masalah. Wal musirru bil Quran, dan orang yang baca Quran secara tersembunyi ataupun dia tidak mengiklankan dia punya suara itu. Kal musir ri bis sadaqah, seperti mana orang yang bersedekah secara sembunyi-sembunyi. Maksudnya dia tak nak orang lain nampak dia punya amalan. Muslim-muslimat, kalaulah ditanya mana satu yang lebih baik, dia bergantung kepada diri orang yang buat amalan tersebut. Kalaulah dia dapat menjaga jantung hati dia daripada timbul perasaan riak, kalau dia itu bersedekah ataupun dia itu membaca Al-Quran dan dia niatkan dengan dia buat amalan ini orang boleh contoh kat dia. Kan ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan, man sanna sunnatan fil islami hasanatan, barang siapa yang buat satu sunnah. Kan riwayat itu menyebutkan Nabi kata siapa yang nak bagi sedekah dekat kawan dia, kemudian ada satu orang lelaki bagi sedekah dekat kawan dia, kemudian sahabat lain yang nampak lelaki itu sedekah pun rasa oh dia dah mula dululah, kemudian yang lain itu follow. Kalaulah dia niat seperti itu, baca Quran, atau katalah dia itu cikgu kan, dia kata oh cikgu aku ni baca Quran, takkan aku tak ikut sekali. Dan dalam masa yang sama dia itu boleh memelihara ikhlas dia, tak timbul riak dan juga sum'ah. Sum'ah ini maksudnya dia suka untuk orang puji kat dia, maka afdalnya itu adalah al-jahir bil Quran. Katalah dia ini memang ada perasaan nak orang tengok kat dia, bahasa budak universiti apa, mencapak apa dah, mencari publicity mencapak, mencari publicity kan, dialah kat depan, dialah semua, dialah baik, segala-galanya dia. Maka yang lebih afdalnya mungkin untuk dia itu adalah al-musiru bil Quran. Dia itu baca Quran sembunyi-sembunyi. Dia kata oh kau punya suara sedap kan, dia bila orang puji suara dia sedap, kau punya tajwid bagus, apa taranum apa, lagu apa, bayati, jiharka, sikah dan sebagainya, itu orang puji kat dia pun kembang hidung gitu kan. Maka baiknya dia pergi kepada al-musir. Okay. Hadis ini Nabi perumpamakan dengan amalan ataupun ibadah sunnah yang lain, maka dia bergantung kepada orang yang nak buat tersebut. Pengajaran lain daripada hadis ini apa dia muslim-muslimat? Al-israr, sembunyi-sembunyi dalam melakukan amal itu lebih menjaga jiwa kita. Hadis ini tak menunjukkan apa-apa, maksudnya lebih baik al-jahir ataupun lebih baik al-musir. Nabi cuma bagi perumpamaan, kalau engkau buat, kau seperti mana engkau buat sedekah dekat orang. Engkau boleh terang-terangan supaya orang boleh contoh kat engkau, ataupun engkau nak sembunyi-sembunyi untuk engkau punya hati itu lebih ikhlas ataupun memelihara ikhlas. Baik, itu adalah pengajaran daripada hadis ini. Hadis yang ke-9. Al-hadithul ashir. Hadis yang ke-10. Sempat ke habis ni? Rasa tak sempat pun. Tak apa, kita sambung, kita slow-slow lah. Niat kita baca ni supaya kita ambil faedah dan juga kita lebih semangat baca Quran kan. Jadi kalau ada yang cikgu kat sini ataupun dia nakib, dia bolehlah bawa kitab ini terang dekat student dia, supaya mudah-mudahan kita pun rasa semangat nak baca Quran, tahu hukum hakam sikit, sebab dia simple kita, boleh dibaca dan juga boleh diterang secara ringkas. Baik, al-hadithul ashir, hubbu istima'il Quran, suka untuk mendengar Al-Quran. Muslim-muslimat suka dengar Al-Quran? Suka masa bila tu dengar Al-Quran? Ada orang suka dengar masa sebelum tidur kan, ataupun nak tidur dia dengar baca Quran. Ada orang kalau dia baca Quran, dia dengar bacaan Quran sebelum tidur, dia tak boleh tidur. Jangan pula kita salahkan orang yang kata engkau ni tak suka sebelum tidur dengar bacaan Quran. Tak, memang ada orang seperti itu. Ada orang kalau dia tidur, dia suka bunyi sikit. Rumah dia kosong, tak ada orang, jadi dia ada nak bunyi-bunyi sikit kan, dia ada peneman. Ada orang macam itu. Ada orang yang bunyi sikit
tak boleh tidur. Baik. Tapi al-hadis al-ashir ini, hadis yang ke-10 ini adalah berkenaan dengan hubbu istima'il Quran, suka untuk mendengar bacaan Al-Quran, di mana Nabi sendiri suka untuk sahabat lain baca Quran dan baginda Rasul dengar. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iqra alayya al-Quran. Qala faqultu ya Rasulullah aqra'u alayka wa alayka unzil. قال إني أشتهي أن أسمعه من غيري فقرأت النساء حتى إذا بلغت فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا فرفعت رأسي أو غمزني رجل إلى جنبي فرفعت رأسي فرأيت دموعه تسيل. Hadis ini satu hadis yang sangat menarik. Ada pengajaran yang cukup besar untuk kita. Daripada Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud ini nama lainnya adalah Ibnu Ummi Abd. Ibnu Ummi Abd. Satu hari Abdullah bin Mas'ud ini baca Quran dan Nabi SAW dengar dia baca Quran. Dan Nabi ketika mana lalu dekat kawasan Ibnu Mas'ud, iaitu Abdullah bin Mas'ud, Nabi lalu sekali dengan Abu Bakar. Okay. Kemudian Nabi dengar bacaan Abdullah bin Mas'ud, Ibnu Mas'ud. Nabi kata dekat Abu Bakar, dia kata, man sarrahu ayyaqra'a al-Qur'ana kama unzil. Siapa yang suka untuk mendengar bacaan Quran seperti mana dia diturunkan, ghaddan. Ghaddan ini maksudnya fresh. Man sarrahu ayyaqra'a al-Qur'an ghaddan kama unzil. Siapa yang suka untuk dengar bacaan Quran seperti mana dia turun. Ghaddan ini maksudnya fresh. Maksudnya macam Jibril sampaikan kepada Nabi. Nabi kata apa dekat Abu Bakar dan juga Umar yang ketika mana itu bersama dengan Rasul. Nabi kata, falyaqra bi qiraati Ibnu Ummi Abd. Maka hendaklah dia membaca bacaan Ibnu Ummi Abd. Ibnu Ummi Abd adalah gelaran lain kepada Abdullah bin Mas'ud. Jadi maksudnya memang hebat Abdullah bin Mas'ud ini, fuqaha dan juga qurra. Bahkan dikatakan Abdullah bin Mas'ud memilih untuk mengurangkan dia punya puasa sunat. Sebab apa? Dia kata kalau aku puasa banyak, dia kata aku tak ada tenaga untuk baca Quran. Jadi Abdullah bin Mas'ud cemerlang dalam pembacaan Quran, memilih untuk membaca Quran lebih, sehingga kan beliau sendiri mengurangkan ibadah puasa itu, ibadah sunat puasa. Qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abdullah bin Mas'ud katanya, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata kat aku, iqra aliyal Quran. Nabi kata kat Abdullah bin Mas'ud, bacakan kepada aku Al-Quran wahai Abdullah. Bacakan kepada aku itu maksudnya Nabi nak dengar bacaan Abdullah bin Mas'ud. Qala faqultu ya Rasulullah aqra'u alayka wa alayka unzil. Abdullah bin Mas'ud rasa takjub kan. Dia kata, wahai Rasul, apakah engkau nak aku bacakan engkau Al-Quran? Sedangkan Al-Quran itu diturunkan kepada engkau, engkaulah yang memperdengarkan kepada kami, sekarang engkau nak aku bacakan kepada engkau? Qala inni ashtahi an asma'ahu min ghairi. Dia kata, wahai Abdullah, aku ashtahi. Ashtahi ini kalau nak diterjemahkan boleh kita sebutkan sebagai suka. Syahiyah dalam bahasa Arab boleh juga diterjemahkan sebagai selera. Jadi kadang kalau kita kata saya tak berselera kan, ma'indi syahiyah, dia kata aku tak selera. Jadi Nabi nak syahiyah pula. Ashtahi ini maksudnya adalah aku ingin mendengar orang lain bacakan Quran untuk aku. Baik, apa tujuan Nabi SAW minta sahabat lain untuk bacakan Quran untuk dia? Muslimat, kita ini menghayati agama ataupun kadang-kadang kita menghayati Al-Quran ataupun menghayati pembelajaran
Macam saya sekarang ini menyampaikan kepada muslim-muslimat, jadi saya kena baca dulu. Dia boleh dengan dua cara. Sama ada kita menyampaikan kepada orang lain, dan bila kita buat semakan, kita baca sebelum kita sampai kepada orang lain, timbul rasa keinsafan. Kita baca hadis ini, kita kata, takkanlah Nabi sallallahu alaihi wasallam galakkan baca Quran, aku nak sampaikan kepada orang lain, kemudian aku sendiri tak baca Quran. Jadi timbul rasa keinsafan. Ada sebahagian orang pula, ataupun terkadang kita suka, kita datang, ialah walaupun kita sendiri cikgu ataupun kita sendiri sebagai asatidzah yang mengajarkan kat depan, kadang-kadang kita juga suka untuk mendengarkan tazkirah orang lain. Kadang-kadang kita sukar untuk mentazkirahkan diri kita sendiri, kan? Jadi ini pengajaran yang penting untuk orang yang mungkin berada ke atas, cikgu, guru, nakib dan sebagainya. Jangan sesekali rasa terlalu tinggi sampaikan kita tak nak mendengar ataupun menerima teguran, pesanan ataupun tazkirah orang lain. Nabi sendiri suka untuk orang lain bacakan dia Al-Quran. Nabi, manusia yang paling mulia, tak adalah dalam muka bumi ini semenjak Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan Adam sampailah penghujung kita, manusia yang terakhir lahir ataupun meninggal dunia, lebih mulia daripada Nabi. Pun begitu Nabi SAW suka untuk orang lain bacakan Quran untuk dia dan mengambil pengajaran. Buktinya apa? Buktinya nanti kita akan baca penghujung hadis ini. Faqaratun Nisa. Lalu Abdullah bin Mas'ud memilih suratun Nisa. Hatta idza balagtu. Sampailah dia baca sampai dekat ayat yang ke-41. Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid. Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ini kata, bagaimana wahai Muhammad, idza ji'na, tatkala pada hari kiamat kami mendatangkan min kulli ummah, setiap umat itu bi syahid, akan ada saksi terhadap perbuatan mereka. Wa ji'na bika, dan kami datangkan engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala haula'i syahida, dan kami datangkan engkau untuk mempersaksikan kepada mereka itu semua. Lalu ketika mana Abdullah bin Mas'ud sampai kepada ayat ini, farafa'tu ra'si, dia baca Quran kita kan, kita tunduk, kemudian Abdullah bin Mas'ud angkat kepala dia. Au ghamazani rajulun ila janbi. Ghamazani ini boleh berikan isyarat. Ghamazani juga boleh kita panggil apa ni? Kalau kita ada orang khayal kat depan, kita pergi apa? Dia pun terkejut sikit, kita pergi cucuk kan? Ghamazani itu, ataupun bagi isyarat dekat Abdullah bin Mas'ud. Supaya apa? Supaya tengok kat Nabi. Farafa'tu ra'si. Lalu ketika mana Abdullah bin Mas'ud diberikan isyarat ataupun dicucuk oleh orang lain, ataupun sentuh gitulah, ghamazani boleh juga gitu kan? Kita macam kita kejut adik kita, kita apa? Tepuk-tepuk gitu kan, dengan kasih sayang gitu kan. Biasa orang tu buat macam itu lah. Kadang orang jerit ataupun apa, orang bagi tazkirah depan orang tidur kan, engkau ni tak bangun tidur gini. Tapi nak sebutkan ghamazani itu maksudnya bagi isyarat ataupun sentuh supaya orang itu tersedar. Farafa'tu ra'si fara'aitu dumu'ahu. Lalu Abdullah bin Mas'ud kata, aku tengok kat Nabi, fara'aitu dumu'ahu, dan aku nampak air matanya tasilu. Tasilu maksudnya adalah air mata Nabi itu mengalir. Daripada hadis ini, muslim-muslimat, sebahagian para ulama menyebutkan disukai kita ini bila kita lalu ayat-ayat azab ataupun ayat-ayat yang menyebabkan kita itu rasa ingin bertaubat. Azab Allah Subhanahu wa taala disunatkan untuk kita ini menangis. Bahkan dalam riwayat yang lain, kalau tak boleh menangis, buat apa? Buat menangis. Buat menangis itu ada dua. Ini bukan lakonan ya. Ialah buat menangis itu maksudnya paksa diri untuk menangis. Satu, dengan mudah-mudahan dengan buat menangis itu, diri kita cuba masuk ke alam penghayatan bila kita itu baca Quran. Maksud buat nangis, mudah-mudahan untuk next time
kita bila baca ayat tersebut, kita lebih menghayati bacaan kita ataupun orang lain yang tengah membaca. Yang kedua, buat menangis ini, sebagian para ulama menyebutkan, menangis kenapa? Buat menangis kenapa? Menangisi diri sendiri kerana apa? Tidak timbul rasa keinsafan bila baca Al-Quran. Boleh faham buat nangis sebab apa? Nangis kat diri sendiri. Sebab orang lain baca Quran menangis sebab dia boleh ada penghayatan. Kita pula menangis dekat diri sendiri sebab apa? Sebab tak timbul rasa insaf. Jangan pula muslimin muslimat lepas ni baca Quran, ayat pasal syurga menangis kan? Cerita pasal bidadari apa semua menangis, tak kena lah. Maksudnya bila kita lalu ayat-ayat tentang azab Allah Subhanahu Wa Taala terhadap orang-orang terdahulu yang melakukan maksiat, ataupun kita jumpa ayat berkenaan dengan makanan ahli neraka, kita rasa menangis sebab tak nak masuk ke dalam neraka. Gitu. Jadi Nabi SAW dalam hadis ini menangis sebab mendengarkan bacaan Abdullah bin Mas'ud. Pengajaran lainnya juga adalah bila orang lain baca Quran, kita buat apa? Kita dengar dan juga kita tadabbur. Kita dengar dan juga kita tadabbur, barulah boleh menangis. Menangis ini kadang-kadang orang menangis juga. Kan kita nak tarawih ni, orang menangis. Kalau orang tu betul-betul dengar bacaan imam itu baca dengan bagus, kemudian kita faham, kita boleh menangis insya-Allah. Tapi ada sebahagian orang menangis masa solat tarawih ni, kita sentuh dekat keadaan yang nak datang ni lah. Sebab apa? Dia tengok kawan dia menangis, dia kata, kau menangis, aku nangis sekali. You cry, I cry, dia kata. Dia kata, apa salah kau menangis? Dia kata, tak tahulah, aku tengok kau nangis, aku sedih kan. Kasihan kat kau, aku pun nangis sekali. Benda tersebut tak jadi seperti itu. Muslim-muslimat sekalian, macam mana kita ini nak boleh bagi menangis bila kita baca Quran? Macam mana kita boleh menangis bila baca Quran? Dengan kita faham apa yang kita baca. Saya selalu bagi contoh dekat student suka baca komik kan, ke student suka baca Quran je. Saya tak suka baca Quran. Ya, kita ambil student yang umum lah, yang suka tengok apa, Upin Ipin, suka tengok apalagi kartun zaman sekarang tu, zaman apa dia, Didi and Friend. Itu zaman kita, Bobo Boy dan sebagainya lah kan. Ada orang baca komik ni sebab apa? Yang umum lah, yang umum, sebab nak enjoy kan, komik-komik lawak gitu. Kita nak kesan lawak itu pada kita. Kita nak kesan terhibur itu pada kita. Jadi muslim-muslimat, katalah saya bagi dekat muslim-muslimat, komik tu tujuannya tadi nak bagi hiburan ataupun nak bagi kita gelak lah. Saya bagi muslim-muslimat Quran, komik, nak bagi perumpamaan dengan Quran ni lah, nak bagi tahu kesannya tu. Saya bagi muslim-muslimat komik, dan komik itu pula kata, saya kata komik ni bagus ni, kalau baca confirm gelak, 10 hari 10 malam tak henti gelak itu. Saya kata bacalah. Kemudian muslim-muslimat tengok komik tu bahasa Tamil. Agak-agak muslim-muslimat yang saya kata, ini kalau baca komik ni 10 hari 10 malam tak henti gelak ni, menghilangkan kesedihan dan boleh menghilangkan anxiety, depression dan sebagainya. Agak-agaknya muslim-muslimat, kesan saya kata, kalau saya baca komik itu boleh terhibur, apakah kesan yang sama dapat dekat muslim-muslimat kalau muslim-muslimat tak faham seperti mana yang saya faham? Jawapannya adalah tak. Jadi kesan Nabi SAW boleh menangis, sahabat suka untuk baca Quran. Nanti kita akan pergi kejap lagi di mana Abdullah bin Amr bin Al-As, bapa dia kahwinkan kat dia satu orang perempuan, dan dia tak layan perempuan tu. Layan maksudnya sebagai isteri lah kan. Dia muslimat kan, ataupun isteri kan suka dilayan. Dilayan dia bercerita, dilayan dia punya manja-manja, apa sajalah. Abdullah bin Amr bin Al-As tak layan. Salah satu Nabi tanya dekat dia, kenapa kau tak layan kau punya bini? Dia kata apa? Aku khatamkan Al-Quran setiap hari.
satu malam sekali khatam. Bukan macam khatam kita satu muka surat, tak, khatam. Sebab apa tu? Dia enjoy, seronok baca Quran. Jadi saya nak sebut kat sini contoh komik tadi, perbandingan itu. Kesan yang orang lain baca Quran, insaf, boleh pergi berjuang jalan Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah kerana bila mereka baca Quran, mereka faham. Dan kita kata Al-Quran ini mukjizat, boleh memberikan panduan, cahaya kehidupan. Benda tersebut tak sampai kat kita kalau kita baca Quran tak faham. Jadi pengajaran lain adalah bagi usaha untuk diri kita sendiri ini, boleh baca dan faham. Lebih baiknya untuk jangka masa hadapan, belajar bahasa Arab lah. Kalau tak mampu untuk belajar bahasa Arab, katalah kesempitan waktu, kekangan kewangan nak invest untuk belajar bahasa Arab, kurang-kurang baca Al-Quran tu ni kan. Sekarang ni banyak Al-Quran ni ada terjemahan gitu. Bahkan zaman saya dulu tak ada ni yang color-color ni, apa tajwid color-color ni. Budak kalau nak tasmik dia kata Ustaz nak Quran tu. Sebab apa? Ada hukum tajwid kat situ. Kalau merah dengung, kalau hijau kita panggil apa, izhar gitu kan, izhar halqi ataupun izhar hakiki dan sebagainya. Ni ada buka. Jadi kita faham, kita baca. Itu sebab orang zaman dahulu menangis baca Quran dan mereka enjoy. Sebab seolah Allah Subhanahu Wa Taala mereka itu berinteraksi dengan Allah Taala kan. Allah Taala tegur begitu, jangan buat seperti ini, jangan mengumpat, jangan mencaci orang dalam suratul Hujurat. Mereka pun rasa insaf dan itulah kesannya mereka itu jadi orang soleh. Yang mungkin pada kebanyakan kita hari ini kesan itu berbeza disebabkan kita tak faham. Allahu a'lam. Dan kita sambung satu hadis, kemudian kita berhenti rehat. Boleh pengurusi? Biasa macam itulah, kita bagi rehat. Mungkin ada yang sampai tak sempat nak sarapan. Alhamdulillah ada yang berikan sarapan. Baik. Al-Faslu Tsani. Alhamdulillah kita telah pun habis bab yang pertama. Okay. Bagus buku ni di print. Jadi kita kalau boring-boring kita tengok balik, galakkan baca Quran. Katalah kalau hati tu tiba-tiba jadi kering. Kadang-kadang muslimat ada orang yang ada satu hari tu dia lalui perasaan ni. Ni banyaklah untuk orang yang berjuang di jalan ilmu ini, dekat asrama kan. Kadang-kadang mereka menghadapi tekanan perasaan. Duduk seorang jauh daripada ibu bapa. Kadang-kadang kawan-kawan ramai kat situ, keliling dia, tapi dia rasa jiwa tu kosong. Ada masa tu kadang-kadang setahun jadi 2-3 kali. Kawan-kawan ramai ni, kawan-kawan ajak makan ni, tapi jiwa dia tu rasa macam kosong sangat. Pernah tak alami? Kan dia tak tahu sebab apa. Kita student, kita alami lah kan benda tersebut. Kadang-kadang orang ramai keliling, ajak makan, orang ajak pergi sukan, jogging dan sebagainya, tapi kita rasa jiwa hari tu macam kosong, tak ada mood dan sebagainya. Jadi kalau rasa tak ada mood tu, cuba buka balik kitab ni, ataupun kitab mana-mana kitab lah. Yang menyebabkan bila kita baca tu kita rasa oh insaf, kena buat seperti ni. Ya, kita boleh lupa. Kita mungkin faham hari ini, esok mungkin kita tak faham sebabkan kita tak buat murajaah ataupun ulang kaji. Baik. Al-Faslu Tsani. Alhamdulillah, bab yang pertama ataupun fasal yang pertama itu adalah berkenaan dengan galakan untuk membaca tilawatul Quran dan juga faham makna Al-Quran. Dan fasal yang kedua ini adalah berkenaan fil adabi wal ahkam, berkenaan dengan adab-adab dan juga hukum hakam berkaitan dengan Al-Quran. Al-Hadithul Hadi Ashar, Irtibatu sahibil Quran. Irtibat ini maksudnya adalah ghibtah. Ghain, ba, ta dan juga ta marbutah. Ghibtah. Ghibtah seumpama dengan hasad. Ghibtah seumpama dengan hasad. Dalam, kalau saya nak terjemahkan ke bahasa Melayu tu, dia tak adalah yang tepat untuk menterjemahkan perkataan ghibtah ini. Tapi ghibtah kalau kita boleh sebutkan secara umum, maksudnya adalah hasad. Cuma ghibtah ini merupakan hasad yang digalakkan oleh syarak.
Ghibtah adalah hasad yang digalakkan oleh syarak. Bezanya apa dengan hasad? Yang Melayu panggil hasad dengki kan. Ghibtah adalah kita menginginkan untuk berada pada kedudukan seorang di atas nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada dia, tanpa kita menginginkan nikmat yang ada pada dia itu hilang. Beza dengan hasad adalah kita nak pada kedudukan orang tersebut, dalam masa yang sama kita tak nak nikmat yang Allah Ta'ala beri dekat dia itu ada dekat dia. Maksudnya kita nak dia tu hilang nikmat dia. Sama ada berpindah kepada kita, kita dapat dan dia tak dapat, ataupun tak kisahlah aku dapat ke tak dapat ke, yang penting engkau tak ada nikmat itu. Maka hasad ini dia penyakit hati. Dia antara penyakit hati yang sangat berbahaya. Orang ada rumah elok sikit hasad. Kadang orang ada pasangan yang baik, orang juga boleh hasad kan, guna-gunakan apa? Dia tak nak pasangan dia lari apa tu, nasi apa tu yang nasi dagang, bukan nasi dagang. Nasi kangkang. Bukan nasi dagang. Nasi kangkang. Kenapa tu? Apa nasi kangkang? Apa fungsi dia? Menundukkan suami. Dia takut suami dia hilang, suami dia lari. Saya pun tak tahu macam mana dia buat. Wah. Ini syarah yang tak boleh dipakai. Tak pernah jumpa syarah tu. Mungkin kejap lagi Abu Talha bagi buat syarah kepada tu takrif nasi kangkang. Tak ada. Itu ialah hasad kan, orang dia takut suami dia puncanya penyakit hati lah. Nabi SAW sebut dalam hadis yang lain, iyyakum wal hasad fa innal hasada ta'kulul hasanat kama ta'kulun nar al-hatab. Nabi SAW sebut iyyakum wal hasad, wa iyyakum wal hasad, janganlah sekali-kali kamu ini memiliki hasad dengki. Melayu sebut hasad dengki lah. Fa innal hasada ta'kulul hasanat, kerana sesungguhnya hasad dengki itu memakan kebaikan. Ia macam mana tak memakan kebaikan? Bila orang berhasad, orang akan cuba untuk mengambil apa yang berada pada orang lain. Orang akan mengumpat terhadap apa yang berada pada orang lain. Dia menghakis hasad dan menyebabkan dia hilang fokus untuk dunia dan juga agama dia. Fa innal hasada kama ta'kulun narul hatab, seperti mana api memakan kayu api. Tapi hasad ini bagus. La hasada, an Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la hasada illa fi ithnatain. Rajulun 'allamahu Allahu al-Qur'an fahuwa yatluhu ana al-layl wa ana an-nahar. فسمعه جار له فقال ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل ورجل آتاه الله مالا فهو يهلكه في الحق فقال رجل ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la hasada, tidak boleh berhasad dengki, illa fitnatain, melainkan pada dua perkara. Dan hasad ini adalah hasad yang digalakkan. Kenapa? Kerana bila kita ada keinginan untuk tiru macam orang lain, maka kita juga terasa untuk membuat kebaikan yang sama. Rajulun 'allamahu Allahul Qur'an, seorang lelaki yang Allah Subhanahu wa taala mengajarkannya Al-Quran. Fahuwa yatluhu ana al-lail wa ana an-nahar. Lalu lelaki ini yatluhu, membacakan, ana al-lail. Ana al maksudnya seketika pada waktu pagi, seketika pada waktu malam. Wa ana an-nahar, dan seketika pada waktu siang. Fasami'ahu jarul lahu faqal laitani utitu mithla ma utiya fulanun fa'amiltu mithla ma ya'mal. Lalu jiran dia dengar dia baca Quran, jiran dia kata laitani utitu mithla ma utiya fulan. Dia kata alangkah baiknya
utitu, aku diberikan seperti mana si fulan itu diberikan oleh Allah kebolehan untuk baca Quran, fa'amiltu mithla ma ya'mal, lalu aku pun melakukan seperti mana yang dia lakukan. Muslimin muslimat, kita pause kejap dekat hadis ini kan, dekat perkataan Nabi ini sebelum kita nak teruskan. Di antara pengajaran lain ketika mana Nabi SAW sebut rajulun 'allamahul Quran, seorang lelaki yang Allah Ta'ala mengajarkannya Al-Quran. Apa pengajarannya? Ilmu itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ilmu itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Katalah kita ini sebagai pelajar. Dalam saya juga suka untuk sebutkan kepada student untuk menjaga 3 perkara. Ini khas untuk student lah, yang talibul ilm, yang menjaga yang menuntut ilmu. Dia kena sedar bahawa dia kena jaga 3 perkara. Yang pertama adalah dia kena menjaga hak-hak Allah. Kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala merupakan sumber kepada semua, sumber kepada kehidupan dia. Bahkan ilmu itu tidak akan sampai kepada dia melainkan sekiranya Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak ilmu itu diberikan kepada dia. Jadi kat sini kita ada syariatullah dan juga sunnatullah. Syariat dia kena jaga. Puasa, kalau puasa, kalau solat dijaga, jangan melakukan maksiat. Dan juga dia kena ambil sunnatullah. Sunnatullah apa dia? Belajar, menghafal. Orang makan kismis 1 tan pun, minum air zam-zam bergelen-gelen, tanpa kita menafikan dia punya kelebihan. Kalau otak cergas macam mana sekalipun, kalau tak ada input, boleh jawab tak masa periksa? Tak boleh jawab masa periksa. Jadi dia memerlukan 2, syariatullah dan juga sunnatullah. Sunnatullahnya adalah pergi ke kelas, catat nota, apa lagi, buat murajaah. Otak cergas macam mana sekalipun, kalau inputnya tak ada, tak jadi juga, tak jalan juga. Satu, dia kena jaga hak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang kedua apa dia? Dia kena jaga hak orang tua dia. Kenapa? Kerana orang tua merupakan asbab yang Allah Ta'ala jadikan untuk kita semua boleh wujud dekat muka bumi ini. Betapa ramai kita dengar student-student yang mungkin dia itu tak cukup masa nak buat ulang kaji, kadang ada ambil part time gitu kan. Dia malam-malam sebelum periksa dia call mak ayah dia, kata tolong doa dan sebagainya. Akhirnya dia boleh jawab. Ya, banyak kisah-kisah student, dan kita juga mengalami benda yang sama juga. Jadi dia kena jaga. Kalau orang tua dia sakit, datang ziarah, bertanya khabar dan sebagainya. Dan yang ketiga apa dia? Cikgu dia. Kan guru kita sendiri. Saya lah, termasuk saya juga, yang ada guru, ada musyrif mungkin, ada penyelia yang mengajarkan kita dekat universiti. Kita kena hormat. Sebab Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kalau mak bapak tadi itu, Allah jadikan asbab untuk dia itu hidup. Manakala cikgu pula merupakan asbab untuk ilmu itu sampai dekat dia. Dia tak betul, ilmu itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala punya, dikehendaki, Allah Ta'ala berikan kepada yang dia kehendaki. Tapi jangan lupa, sampai kat dia itu melalui apa? Melalui cikgu dia. Jadi dia kena jaga. Jadi rajulun 'allamahullahul Quran, ilmu ini datang daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu kena ingat. Kita boleh usaha, tetapi akhirnya sama ada kita boleh ingat ilmu itu, semuanya daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan lelaki ini, ini pengajaran yang saya nak sentuh juga. Fahuwa yatluhu ana al-lail wa ana an-nahar. Dan dengan ilmu Al-Quran, dia baca seketika pada waktu malam dan seketika pada waktu siang. Apa pengajaran lain daripada perkataan Nabi ini? Tak semestinya muslim-muslimat orang boleh baca Quran, dia baca Quran. Kalau kita sambung hadis ini, tak semestinya orang yang ada harta itu, dia akan keluarkan sebahagian harta dia untuk apa? Untuk sedekah, untuk bagi hadiah, untuk infak jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tak semestinya. Jadi tahu satu hal, dan betapa ramai orang yang tahu baca Quran kan, dia boleh lagu-lagukan Quran, dia tajuk dia superb. Dia boleh sebut ni qala sughra, qala kubra, ini mad jaiz, mad lazim, semua dia boleh sebutlah, sifat huruf, tarqiq, tafkhim. Tapi dia tak baca Quran. Orang ini tak patut didengki.
dan dia mengalami kerugian. Ada ilmu tapi dia tak buat. Tapi ini pengajarannya ni, tahu satu hal dan juga kita kena buat. Fasami'ahu jarul lahu. Akhirnya dia baca Quran dan jiran dia dengar. Dan jiran dia kata, alangkah bagusnya kalau aku diberikan seperti mana dia dan juga aku buat. Jadi untuk buat ini kena belajar dahulu. Untuk buat ini kan nak bagi boleh ni hadis ini kena belajar dulu. Belajar perlu duit tak? Ya, belajar perlu duit. Belajar perlu tenaga dan masa tak? Ya, belajar perlu tenaga dan juga masa. Barulah dia boleh baca Quran dengan baik. Seperti mana yang kita sebutkan pada minggu lepas. Warajulun atahu Allahu malan fahuwa yuhlikuhu fil haqq. Dan seorang lelaki yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan dia malan. Kurniakan dia harta. Sekali lagi, seperti mana ilmu, rezeki dan juga harta juga datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan tak mesti orang yang berharta dia akan keluarkan harta dia untuk orang lain. Bahkan ada yang orang Melayu panggil apa? Tak hidung masin ke? Tak hidung masin kan? Tangkai jering, tak hidung masin. Saya pun tak tahu. Tangkai jering, apa kaitan tangkai jering dengan, mungkin ada cikgu bahasa Melayu? Cikgu bahasa Melayu? Apa kaitannya? Jering yang suka nak jatuh. Tak hidung masin? Oh, masin ke? Pernah ada kan tak hidung masin, kata kedekut. Saya tak tahulah apa kaitannya. Kita susah nak dapat kan? Susah nak keluar, yelah, susah nak dapat. Mungkin kot. Okey, baik. Tak mestilah orang yang, ada orang yang kaya tapi dia sendiri kedekut dekat ahli keluarga dia kan. Bila harta banyak, kadang-kadang orang lebih susah untuk mengeluarkan duit untuk orang lain. Faqala rajulun laitani utitu mithla ma utiya fulan. Dia kata, alangkah bagusnya kalau aku ini diberikan seperti mana si fulan itu diberikan oleh Allah Ta'ala. Fa'amiltu, dan aku buat mithla ma ya'mal, seperti mana yang dia kerjakan. Baik, beberapa pengajaran hadis ini sebelum kita berhenti rehat. Al-hasad al-mahmud. Hasad dengki yang terpuji adalah hasad dengki yang kita inginkan kebaikan agama itu sampai dekat kita. Okay. Kita nak kebaikan agama itu sampai dekat kita. Muslim-muslimat, agama ini ataupun umat ini tertegak dengan dua perkara. Itu sebab kita bacakan hadis pada minggu lepas. Sebaik-baik orang adalah orang yang Allamal Quran, orang yang mempelajari Al-Quran dan juga mengajarkan kepada orang lain. Agama ini tertegak. Kalau kita nak buat pembaikan dekat umat ini, apa sahajalah, sudut duniawi ataupun sudut ukhrawinya, ni nak balik raya ni kan, biasa apa yang berlaku dekat jalan kalau orang balik raya? Tanpa kita insult mana-mana negeri, tapi orang yang ke pantai timur tu biasa terkenal dengan buang sampah dekat tepi jalan, masalah sosial dan sebagainya. Umat ini akan tertegak dengan dua perkara. Satu adalah dengan ilmu. Okay. Kerana dengan ilmu akan menghasilkan kesedaran. Dia beza tu. Perubahan dengan semangat tak kekal lama. Berbeza dengan perubahan disebabkan kesedaran. Ilmu akan mencetuskan kesedaran. Tidak semata-mata semangat. Semangat boleh tenggelam timbul, tetapi kesedaran, walaupun dia tak buat, tapi dia tahu benda tersebut betul salah. Yang kedua, umat ini tak akan menjadi islah, tak akan menjadi baik kalau orang yang berilmu itu mendiamkan diri. Maka peranan orang yang Allah Ta'ala berikan dia ilmu, apa dia? Dakwah dan juga mengajarkan kepada orang lain. Dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, dan juga dia sampaikan kepada orang lain. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kita taufik untuk dua ini. Belajar dan juga dalam masa yang sama dapat menyampaikan kepada orang lain.
Dan saya niatkan kitab ini sikit-sikit dibaca supaya yang hadir mendengar boleh sampaikan kepada orang lain. Taklah mesti ustaz baru boleh buka kitab, tak. Cuma kita tahulah kan kadar yang kita boleh sampaikan. Kalau kita tak tahu, kita jawab tak tahu. Kita dah belajar, kita sampaikan apa yang kita pelajari, ataupun kita cari yang lain dan kita boleh sampai atau war-warkan kepada orang lain. Yang kedua, pengajaran hadis ini, taklah semua orang yang Allah Ta'ala berikan dia ilmu beramal dengan ilmu dia. Okay? Tak semua orang yang Allah Ta'ala kurniakan ilmu beramal dengan ilmu dia. Yang ketiga, ilmu dan juga harta merupakan di antara sebaik-baik perkara yang boleh memberikan manfaat kepada orang lain. Ilmu dan juga harta di antara perkara yang baik. Dan ilmu, harta juga boleh merosakkan orang kalau tak kena cara. Menyesatkan orang, kepandaian dia itu berbuat khianat ke orang. Harta pun sama juga. Tetapi ilmu dan juga harta boleh kita channelkan untuk manfaat kepada umat dan juga orang lain. Dan yang keempat, rezeki ilmu puncanya adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebab bila kita usaha cari ilmu, kita usaha untuk cari rezeki, maka kita mesti ada rasa nak tawakal ke Allah Ta'ala. Jadi ini adalah pengajaran untuk hadis ini. Allahu alam, kita berhenti rehat mungkin 5 minit, 10 minit. Mungkin ada yang tak makan lagi. Okay. Kita akan sambung pukul 10 suku insya-Allah.